اقرأ كتاب الله ترق جنانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammi bil khair amma ba'du. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung tadabbur surah Al-A'raf. Hari Jumaat adalah Sayyidul Ayyam, penghulu kepada hari-hari, dan kita digalakkan supaya memperbanyakkan selawat ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, kita sampai ayat 64 Setelah cuba tengok pengajaran daripada ayat yang lepas dan kaitan dengan ayat hari ini. Ayat lepas Allah bagi tahu kisah para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW sebagai dengan tujuan untuk tasliyah, untuk menghiburkan hati Nabi dan juga orang beriman di atas apa yang mereka tanggung daripada penderitaan, tekanan, penghinaan, celaan dan azab yang dikenakan oleh orang-orang musyrikin Mekah kepada mereka, walaupun kerja mereka adalah kerja mengajak orang supaya menyembah Allah dan berakhlak mulia. Jadi Allah mulakan dengan kisah Nabi Nuh AS, Rasul yang pertama yang berdakwah dalam tempoh yang paling lama, iaitu 950 tahun, dan ditolak oleh kaumnya. Walaupun tempoh yang lama, tapi yang beriman hanyalah segelintir kecil. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidak beriman kepada Nabi Nuh kecuali qalil, sedikit sahaja. Ada mengatakan 13 orang, ada mengatakan 70 orang. Daripada tempoh 950 tahun. Dan itu pun setelah Nabi Nuh berdakwah siang dan malam. Dan Nabi Nuh mempelbagaikan dakwahnya secara rahsia, secara terbuka. Dan kaum Nabi Nuh menutup telinga, menutup muka, menunjukkan protes mereka dan bencinya mereka kepada Nabi Nuh. Tapi semua itu tidak menggagalkan dakwah Nabi Nuh. Nabi Nuh tetap bersabar sehinggalah akhir Allah selamatkan Nabi Nuh dan mereka yang beriman, dan Allah binasakan, Allah tenggelamkan semua kaum yang kafir yang menentang Allah dan Nabi Nuh AS. Jadi kisah Nabi Nuh sebagai pengajaran dan panduan yang pertama kepada Nabi, kepada orang beriman dan juga umumnya kepada semua pendakwah, iaitu tentangan daripada musuh yang tidak suka kebenaran adalah satu perkara lumrah, dan biasa yang harusnya dihadapi dengan penuh ketenangan dan penuh kesabaran, dan seharusnya pendakwah tidak berputus asa dan tidak kecewa kerana mereka-mereka yang terdahulu lagi lama berdakwah, lagi kuat tentangan, lagi kuat penyiksaan daripada musuh, tapi mereka sedikit pun tidak berganjak, tidak merajuk dan tidak berundur daripada kerja dakwah. Okey, jadi hari ini Allah nak cerita pula kaum yang kedua dan juga Nabi yang kedua sebagai contoh, sebagai panduan kepada Nabi kita SAW dan orang beriman dan kepada semua para pendakwah. Bagaimana Nabi-Nabi dahulu menghadapi kaum mereka, bagaimana mereka bersabar sampailah ke penghujungnya. Jadi kisah hari ini ialah kisah Nabi Hud alaihi salam
dan kaumnya iaitu kaum Ad. Kita tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila 'adin, dan ila kepada waw ni dipanggil huruf ataf. Biasanya bila huruf ataf ni bermakna ayat tu sambungan kepada ayat lepas. Sebab itulah lepas tu ila adin, kepada Ad. Kepada Ad. Dia sambungan kepada ayat apa ni? Yarhamukallah. Iaitu ayat 59, kisah Nabi Nuh AS. Kalau ayat 59 Allah kata kami telah utuskan kami telah utuskan Nabi Nuh kepada kaumnya. Maka lepas tu habis cerita Nabi Nuh, begitu juga dan kami utuskan. Terjemahannya, begitu juga kami telah utuskan kepada kaum Ad, akhahum, saudara mereka. Saudara mereka. Siapa saudara mereka ni? Hud. Kita ada satu nama Ad, satu nama Hud. Ad ni nama satu kabilah. Dalam tafsir mengatakan bangsa Arab. Tempat tinggalnya ialah di Yaman. Di sini Oman, Oman. Dari antara Oman dengan Hadramaut, tempat tinggal kaum Ad. Dan mereka ni Allah bagi kekuatan fizikal. Kaum Ad ni Allah bagi kekuatan fizikal, dan mereka tinggal antaranya dalam gua. Mereka tinggal dalam gua. Gua tu mereka mereka pahat gua tersebut untuk jadikan tempat tinggal mereka. Itu gambaran bahawa mereka ni adalah satu bangsa yang kuat, sehingga gua pun mereka boleh pahat dan boleh ukir untuk menjadi sebuah rumah yang lengkap. Okey, jadi kaum Ad tinggal di selatan Saudi ataupun di Yaman, di antara Oman dengan Hadramaut. Dan kelebihannya fizikalnya kuat, sehingga mereka boleh memahat gunung, gua untuk menjadikan tempat tinggal mereka. Sehingga mereka bertanya, mereka sombong dengan kekuatan mereka itu. Mereka bertanya, man huwa asyaddu minna quwwatan. Dalam surah Fussilat ayat 15. Cuba tengok surah Fussilat ayat 15. Fa amma 'adun fastakbaru, kan? Adapun kaum Ad fastakbaru. Istakbaru apa makna? Sombong. Tengok Allah nak bagi tahu punca manusia sombong. Fastakbaru fil ardi. Kemudian bighairil haq, tanpa ilmu, tanpa kebenaran. Kalau kita nak sombong dengan sebab kita berada di pihak yang benar pun tak boleh. Apatah lagi nak sombong tak ada sebab apa-apa pun. Bahkan kita dalam kebatilan. Lepas tu waqalu man asyaddu man asyaddu minna quwwah. Tengok soalan. Siapa lagi yang lebih kuat daripada kami? Siapa lagi yang lebih kuat daripada kami dari segi fizikalnya? Soalan tu soalan apa tu? Soalan apa? Soalan nak jawapan ke? Soalan nak apa? Soalan takabur, soalan sombong. Sebab dia tahu dia kaum yang paling kuat. Jadi orang lain tak boleh lawan dia.
Jadi Allah kata fastakbaru, mereka sombong. Lepas tu Allah kata mereka berbangga dengan kekuatan. Makna punca sombong apa dia? Kuat. Kan? Fizikal. Jadi Allah beritahu dalam banyak ayat lah, dalam Al-Quran. Punca sombong ni ialah bila Allah bagi kelebihan pada seseorang. Kelebihan tu kadang-kadang dalam bentuk harta. Seperti apa? Kaum apa? Qarun. Kadang-kadang kelebihan tu Allah bagi dalam bentuk kuasa kerajaan seperti Firaun. Kadang-kadang Allah bagi kelebihan dari segi bentuk kekayaan fizikal seperti okey. Sebab itulah Allah sebut apa dalam surah apa ni? Sesungguhnya manusia ni mudah sangat tara melampau. Bila tu? Manusia mudah sangat melampau dalam lawan Tuhan. Bila tu? Ar-ra'ahu istaghna. Bila dia rasa diri dia serba cukup. Kuat. Tengok, dah sombong. Kaya, ada kuasa. Tapi, adakah semua yang ada kuasa akan jadi sombong? Tak. Kalau dia ada kuasa, dia beriman. Dia menjadi pemimpin yang terbaik. Contoh? Nabi Sulaiman lagi? Yang lagi besar kerajaannya. Zulkarnain. Yang ada harta, kalau dia beriman, dia menjadi orang kaya yang paling bersyukur. Contoh? Siapa dia? Ada tak orang beriman yang sangat kaya tapi akhirnya dia tak sombong dengan kekayaannya. Bahkan dia menjadi orang kaya yang bersyukur. Dia gunakan kekayaannya untuk agama. Termasuklah Nabi Sulaiman. Termasuklah sahabat Nabi Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Osman bin Affan. Kan? Okey, ini kelebihan yang Allah bagi pada kaum Ad yang akhirnya menyebabkan mereka sombong. Jadi dia tanya, siapa lagi lebih kuat daripada kami? Soalan tu soalan cerdik ke soalan bodoh? Soalan bodoh. Sebab itulah Allah jawab apa selepas tu? Mereka, Allah kata awalam yarau. Mereka tak berfikir ke yang lebih kuatnya ialah yang mencipta dia lah. Maknanya, sebab apa dia tak tahu yang lebih kuat ialah pencipta? Sebab apa? Sebab minda dia telah tertutup. Sebab dia kenapa minda dia tertutup? Sebab tertipu dengan kelebihan yang ada. Biasa orang yang ada kelebihan biasanya minda dia tertutup. Dia tak nampak dah Allah lebih kaya, Allah lebih kuat. Okey? Jadi satu kaum. Hud pula seorang nabi. Okey? Hud ialah seorang nabi. Dan ni agama dia apa? Agama dia menyembah berhala, syirik kepada Allah. Jadi bila kaum Ad menyembah berhala macam kaum Nabi Nuh, maka rahmat Allah kepada kaum Ad ialah mengutuskan Nabi. Boleh faham? Jadi rahmat Allah kepada manusia, Allah buat apa? Allah utus Nabi. Allah utuskan Nabi yang bawa risalah. Supaya apa? Risalah supaya kenal Allah. Sembah Allah, jangan sombong. Okey. Itulah rahmat Allah yang paling besar. Sebab itulah kita kalau sayang pada orang, kalau kita rahmat kepada orang, maka rahmat kita mesti sama dengan rahmat Allah. Iaitu, jangan bawa material. Sebab dengan material kadang-kadang manusia boleh sombong. Tapi kalau Allah rahmat, Allah bawa Hud, Nabi yang membawa message, risalah. Jadi kalau kita sayang pada orang, bawalah message, risalah daripada Allah. Sebab nikmat yang paling mahal ialah manusia kenal Allah. Ar-Rahman kan sifat Allah yang Maha Penyayang. Apa antara nikmat rahmat Allah yang paling banyak tapi rahmat yang paling menonjol? Apa dia? Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah cipta matahari, betul itu rahmat. Allah mencipta bulan, betul itu rahmat, tapi tidak boleh lawan 'allamal Quran. Okey. Sekarang kita nak faham
Kenapa Hud Allah sebut akha? Hud Allah sebut akha, saudara. Hud ni adalah saudara kepada Ad. Apa makna saudara? Ha? Adik-beradik. Okey. Boleh tak kita kaum Hud ni beriman ke kafir? Kafir. Hud ni beriman ke tak? Boleh tak orang beriman menganggap kaum dia yang kafir adalah saudara? Boleh ke tak? Boleh ke tak? Tak boleh, ada dalil? Ha? Tak boleh kan? Oh, kisah Nabi Nuh. Lain. Mana kisah ataupun ayat yang menyebut secara jelas yang disebutkan bersaudara ialah orang yang beriman sahaja. Kalau dia tak beriman, dia bukan saudara. Bukan. Dia tak salah tapi tak betul. Ayat mudah aja. Innamal sambung. Innamal a'malu innamal mu'minuna sesungguhnya hanya orang beriman adalah bersaudara. Kan? Jadi orang beriman ikhwah. Ikhwah di mana adik-beradik? Tapi adik-beradik dari segi apa? Dari segi akidah. Dari segi pegangan. Sebab tu Nabi kata dalam satu hadis apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tengok. Maksud dia la yu'minu, tidak beriman seseorang kamu. Nabi nafikan iman. Ada pendapat mengatakan nafi di sini makna tidak sempurna imannya. Siapa ni? Hatta yuhibba, sehingga seseorang kamu cinta, sayang pada akhihi, saudaranya. Macam mana dia kena sayang saudaranya sehingga dia baru dikatakan beriman? Macam mana tu? Sayang macam mana? Ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia sayang pada diri dia. Kalau dia nak duduk rumah selesa, dia kena usaha supaya saudara dia duduk rumah selesa. Kalau duduk rumah selesa tapi saudara dia se-Islam duduk tak selesa, dia tak kisah pun, la yu'minu, tak beriman. Sebab tu Nabi kata apa? Tidak beriman seseorang kamu yang jirannya tidur dalam kelaparan dan dia tidur dalam tak beriman. Kenapa? Sebab dia tak sayang pada saudaranya. Saudaranya lapar, dia tak kisah. Yang penting aku kenyang. La yu'minu. Boleh faham? Okey. Jadi sekarang, kalau nak bersaudara, mesti satu akidah. Okey? Sekarang, Ad dengan Hud, satu akidah ke tak? Tak. Kalau tak, kenapa Allah sebut akha? Hud adalah saudara kepada Ad. Sedangkan Ad tak beriman. Dia akhun al-akh. Saudara ni ada tiga. Satu fin nasab. Saudara ni ada tiga jenis. Pertama fin nasab, iaitu keturunan. Jadi Hud ni saudara kepada Ad dari segi apa? Keturunan. Hud ni memang daripada keluarga Ad. Sebab tu Allah sebut akha. Boleh? Jadi satu saudara dari segi keturunan. Contoh, Hud saudara kepada Ad. Contoh lain, pernah Nabi Yusuf dia kata bila kisah dia terbongkar kepada semua adik-beradik, jadi adik-beradik dia
perasan. Sebab bila Nabi Yusuf cerita lama tu, dia kata, ini macam Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun beritahu, ana Yusuf. Aku adalah Nabi Yusuf. Wahaza akhi. Aku Yusuf dan ini saudaraku. Siapa ni? Ini ni siapa? Siapa? Daripada ramai, ini seorang je. Akhi seorang. Siapa? Nama apa? Bunyamin. Okey, sekarang dia guna perkataan akhi. Ini akhi dari segi apa ni? Nasab pun ya. Dan akhi dari segi yang kedua. Yang kedua, akhi fil aqidah. Saudara seakidah. Jadi dalam ayat Nabi Yusuf ni, akhi ni dua-dua sekali. Dari segi keturunan, ya. Dari segi akidah pun, ya. Dan dalil lain, saudara dalam segi akidah yang saya baca tadi. Innamal mu'minuna ikhwatun. Akhi yang ketiga ialah fil mulazamah. Mulazamah ni mana sentiasa ada bersama. Sahabat baik. Pun kadang-kadang dia sebut akhi. Contoh. Dalam surah Al-Isra ayat 27. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Cuba terjemah. Surah apa ni? Al-Isra ayat 27 ke 28? 27. Cuba terjemah. Innal mubazzirin. Sesungguhnya orang-orang yang membazir. Kanu adalah mereka ikhwan, adik-beradik. Adik-beradik siapa? Syaitan. Okey, ikhwan, adik-beradik juga. Tapi dari segi apa? Fil mulazamah. Sentiasa bersama. Jadi kawan baik. Boleh? Semua tiga-tiga ni Allah guna dalam Al-Quran. Fil nasab, fil aqidah, fil mulazamah. Okey, kita ni antara tiga-tiga ni yang mana saudara kita yang paling ramai? Dari segi keturunan ke, akidah ke, ataupun dari segi mulazamah? Mana saudara kita yang paling ramai? Keturunan tak ramai kan? Adik-beradik 4-5 orang je, sepupu sepapak kan? Tapi akidah ramai tak? Yalah. Satu dunia lah. Tapi belum tentu satu dunia. Belum tentu semua orang Islam saudara kita. Bila semua orang Islam akan jadi saudara kita? Bila? Bila kita sayang pada mereka sebagaimana? Kalau dia Islam tapi kita tak kisah apa berlaku pada dia, mereka bukan saudara kita dan kita bukan saudara mereka. Okey. Satu lagi, saudara dari segi kawan rapat. Ini ramai tak saudara mara kita ni? Ramai tak? Tak ramai. Berlaku tak pembaziran? Pembaziran masa, makanan, minuman, kan? Pembaziran kata-kata yang tak perlu cakap pun kita cakap. Berlaku tak setiap hari? Jadi sebenarnya ramai tak saudara kita daripada keturunan syaitan? Ramai tak? Tak nak mengaku tak apalah. Hakikatnya ramai. Bila kita membazir je, Allah kata kita dapat saudara baru. Anak-anak kita membazir tak masa main game. Sebenarnya dia telah ramai kawan. Dia telah ramai saudara maranya. Okey. Qala, apa mesej seorang Nabi? Mesejnya cukup jelas dan sama dengan semua para Nabi. Dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku. Semua mesej para Nabi sama, tapi sebelum menyampaikan mesej, bahasanya pun sama. Cara berdakwahnya sama. Apa dia? Iaitu ya qaumi. Kalau kita tengok kisah Nabi Nuh sebelum ni pun, Nabi Nuh berkata ya qaumi. Dia tak kata
puak-puak kafir. Tak. Dia kata, wahai kaumku. Jadi pengajarannya apa? Nabi bercakap pada kaumnya yang kafir. Tapi guna bahasa, wahai kaumku. Pengajaran untuk kita apa dia? Apa dia? Kenapa semua para Nabi bila berdakwah pada kaum mereka yang kafir, mereka guna bahasa ya qaumi, wahai kaumku. Kenapa? Kenapa ada wahai? Wahai satu. Yang kedua, kaumku. Dua ni. Satu dia mengaku ini kaum aku. Yang kedua dia seru dengan perkataan wahai. Kenapa? Kerja dakwah kena sentuh hati. Kenapa perlu sentuh hati? Lebih kekal, lebih mendalam. Dan sebenarnya kita, bila kita berdakwah ni, kita nak apa? Kita nak apa daripada dakwah tu? Bila kita pergi berdakwah, kita bagi tazkirah. Sebenarnya apa motifnya? Apa targetnya? Kita nak betulkan akidah dia, tapi yang membetulkan Allah lah kan. Kita hanya menyampaikan. Jadi dalam peranan kita menyampaikan, kita nak apa? Kita nak dia dengar kan? Betul? Kita nak dia dengar dan dia fokus. Yang akan membetulkan akidah Allah lah. Tugas kita menyampai. Jadi bila tugas kita menyampai, kita nak dia dengar. Macam mana cara kita nak dia dengar, dia fokus? Ketuk hati dia. Nak ketuk hati dia supaya dia dengar dan bagi perhatian dengan apa? Dengan bahasa. Bahasa wahai. Kadang-kadang kita bagi duit tapi cakap kasar. Nak ambil duit ni. Bila-bila jangan minta. Lepas tu kita dengan saya nak bagi tazkirah. Agak-agak dia dengar tak? Duit dah bagi. Dengar tak? Tak. Sebab apa? Walaupun kita bagi duit, tapi dia tengok akhlak kita, bahasa kita. Dia tak rasa kita sayang pada dia. Bila mula rasa tak sayang, dia pekatkan telinga. Kita cakap sorang-sorang je. Betul tak? Lepas tu kadang-kadang kita marah pada anak kan. Sebelum kita bagi tazkirah, kita beletai dulu. Budak tak guna, lepas tu pepeng setengah jam. Budak tak main telefon. Lepas tu kita tanya, faham ke tak? Mak cakap apa tadi? Lagi kita sakit hati kan. Sebab apa? Kenapa dia tak dengar? Sebab kita tak buat sesuatu supaya dia fokus dan dia rasa kita sayang pada dia. Boleh? Mindset kita bila kita berdakwah pada orang miskin, pada orang kafir kan, kita rasa dia ni kafir, dia jahat, tak boleh berlembut. Betul tak? Sebab tu tak keluar perkataan wahai. Kan? Ada sebut tak? Wahai, kita nak dakwah orang Cina. Wahai kaumku. Ada? Ada. Lepas tu jumpa India pula. Wahai kaumku. Ada. Jumpa orang Bajau. Wahai kaumku. Dia tengok muka kita tak sama dengan muka dia. Oh, tak apalah. Yang penting apa dah? Yang penting wahai ada, ku ada. Wahai sahabatku. Wahai saudaraku. Oh. Lepas tu bila kita berdakwah, tak ketuk hati dia, orang tak dengar kan. Mulalah tanya ustaz, kenapa lah puak-puak ni degil? Nampak tak cara mindset kita? Kita anggap dia salah dan kita tak buat sesuatu supaya dia terbuka untuk mendengar. Lepas tu bila tak dengar, kita lagi salahkan dia. Degil, kerah kepala batu. Okey, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Jadi ada kaitan tak Rasul dengan dakwah? Ada kaitan? Ada kaitan tak Rasul dengan mesej dakwah? Ada tak? Apa dia? Semata-mata penyampai lah. Sebab tu dia kata, sembah Allah bukan sembah aku, bukan masuk parti aku, bukan masuk kumpulan aku kan.
Kamu nak masuk parti apa, nak masuk kumpulan apa, itu bukan isu dia. Isu dia apa dah? Sembah Allah. Kalau kamu sembah Allah, duduk dalam parti mana pun selamat. Betul tak? Tapi kalau kita ajak orang masuk kumpulan kita, belum tentu selamat. Bahkan boleh jadi punca perpecahan. Okey. Kemudian dia tegaskan lagi, malakum, tidak ada bagi kamu min ilah, dari mana-mana Tuhan, ghairu, selainnya. Tidak ada mana-mana Tuhan selain padanya. Penegasan. Kenapa kena sembah Allah? Seolah Nabi Hud bagi kepada kaum dia, sebab apa kena sembah Allah? Jawapannya apa? Sebab memang tidak ada Tuhan selain pada dia. Kan? Kalau nak kata berhala yang kamu sembah Tuhan, dia tak mencipta apa-apa, dia tak boleh memberi apa-apa manfaat ataupun menolak mudarat. Afala tattaqun? Kenapa tidak kamu bertakwa? Apa makna bertakwa di sini? Boleh kita terjemah takut. Takut pada apa? Takut pada azab Allah. Bila kamu tak sembah Allah, takutlah pada azabnya. Bila kamu sembah Allah, maka kena bertakwa, iaitu taat pada perintahnya dan tinggal segala larangannya. Dalam surah Hud, ini surah apa ni? Dalam surah Hud, Nabi Hud berdakwah pada kaum dia, ayat sama, ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Tapi di hujung dia kata afala ta'qilun. Afala ta'qilun. Di sini afala tattaqun. Surah Hud afala ta'qilun. Apa beza? Kamu tak berakal ke? Yang ni kamu tak bertakwa ke? Ada beza tak? Beza apa? Apa beza? Apa dia? Satu berakal, satu takwa kan? Ada kaitan tak? Apa kaitannya? Betul. Semua yang tak bertakwa sebab akal dia tak waras. Dan semua yang bertakwa akal dia waras. Jadi bila kamu berfikir, kamu akan jadi orang bertakwa. Okey? Sebagaimana Allah sebut dalam surah apa ni? Surah Baqarah. Wattaquni ya ulil albab. Surah Baqarah. Cuba terjemah. Wattaquni, bertakwalah pada aku. Siapa? Allah seru siapa ni? Supaya bertakwa. Ya ulil, apa makna? Mana apa tu? Allah kata bertakwalah pada aku, wahai orang yang mempunyai akal. Apa maksud dia? Mana selagi kamu tak berakal, tak mungkin kamu bertakwa. Jadi bertakwa ni khas untuk ulul albab sahaja. Okey. Kemudian, apa kata kaum dia? Kalau kita ingat kisah Nabi Nuh kan? Bila Nabi Nuh berdakwah, siapa yang mula bagi respon? Siapa yang mula bagi respon? Orang biasa ke pembesar? Pembesar kan? Okey, di sini siapa bagi respon kepada dakwah Nabi Hud? Telah berkata Al-Malak. Al-Malak ni pembesar. Menteri-menteri. Allazina kafaru. Yang mereka kafir. Min qaumihi, dari kaumnya. Jadi kaum Hud ni kafir. Apa kata kaum dia?
Macam kisah Nabi Nuh lah. Kenapa pembesar yang mula menentang dakwah para Nabi? Bukan orang biasa. Sebab dakwah ni, bila dakwah mengajak sembah Allah, bermakna apa? Orang yang berkuasa kena tukar semua sistem tu. Dia kena tundukkan nafsu kepada sistem daripada Allah. Kalau sebelum ni dia ikut nafsu je, rasuah, menipu, berzina, minum arak dan sebagainya. Kalau sembah Allah, dia kena tunduk. Mana dia bukan, tak mesti jadi pemimpin lah, dia kena jadi orang bawah. Sebab tu yang pertama menentang ialah pemimpin. Okey, apa kata pemimpin ni? Inna, sesungguhnya, kami, lanaraka. Tengok, dua harfu taukid. Satu inna, yang kedua lam. Sesungguhnya pasti. Kami pasti melihat engkau. Melihat engkau fi safahah. Fi dalam safahah apa dia? Safahah kebodohan. Kebodohan. Antara dua ni, Nabi Hud dengan kaum dia, yang mana beriman? Nabi Hud. Kaum dia kafir kan? Jadi antara beriman dengan yang kafir, yang mana bodoh? Yang kafir bodoh kan? Tapi siapa yang kata pada siapa bodoh? Orang kafir berkata pada orang beriman, bodoh. Sebenarnya yang bodoh ialah pengajarannya apa? Orang bodoh tak mengaku bodoh. Satu. Yang kedua, yang suka kata pada orang bodoh ialah orang bodoh sahaja. Tidak ada yang mengatakan kepada orang bodoh melainkan dia adalah bodoh. Dua. Yang ketiga, orang yang cerdik ataupun orang beriman tak pernah mengatakan pada orang bodoh. Orang beriman, orang cerdik tak pernah mengatakan pada orang bodoh, bodoh. Boleh? Ada tak biasa orang Islam kata pada orang lain bodoh? Ada? Itu tanda apa? Tanda dia adalah bodoh. Kadang-kadang ustaz suka kan? Bodoh. Bodoh kan? Kadang-kadang sepanjang ceramah tu ada 20 kali dia sebut bodoh. Sebenarnya dia kata bodoh tu kepada siapa? Diri sendiri. Okey. Kemudian Allah kata apa? Wa inna, dan sesungguhnya kami lanazunnuka, pasti menyangka engkau minal kazibin, dari kalangan orang-orang kalangan pendusta. Okey. Bukan setakat dia kata kepada Nabi yang beriman bodoh, tapi dia kata juga Nabi adalah pendusta. Ada tak yang lebih, yang paling bercakap benar selain pada Nabi? Ada? Tak ada. Yang paling benar cakapnya ialah Nabi. Tapi yang paling bercakap benar ialah yang dituduh paling bodoh dan pendusta. Okey. Orang kaum Nabi Hud ni berdusta tak? Berdusta. Tapi bila dia tuduh orang, itulah tanda dia sebenarnya adalah pendusta. Okey, kita tengok. Ni orang kafir ni suka tuduh orang beriman bodoh. Adakah berlaku pada zaman Nabi Hud saja ataupun berlaku sepanjang zaman? Orang kafir menuduh orang beriman bodoh. Berlaku sepanjang zaman. Orang kafir atau orang munafik pernah tak tuduh Nabi dan sahabat ni bodoh? Pernah tak? Pernah. Ada dalil?
Ada buka surah Al-Baqarah ayat 13. Ayat 13. Wa iza qila lahum aminu kama manan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humu as-sufaha walakin la ya'lamun. Okey. Cuba tengok. Wa iza qila lahum, ini cerita pasal orang munafik. Orang munafik dengan orang kafir mana paling jahat? Munafik Okey. Allah kata wa iza qila lahum, apabila dia kata pada mereka iaitu orang munafik, aminu. Aminu apa mana? Berimanlah. Kalau amanu mereka telah beriman, past tense. Kalau aminu perintah. Bila dikata pada orang munafik berimanlah. Beriman macam mana? Kama amanan nas, sebagaimana beriman orang ramai. Siapa ni an-nas? Siapa? Nabi dan para sahabat. Sebab Allah tahu orang munafik ni iman dia pura-pura. Jadi rahmat Allah pada mereka, Allah kata berimanlah sebagaimana berimannya Nabi dan para sahabat. Tengok apa jawapan orang munafik. Qalu, mereka berkata, anu'minu, adakah patut kami beriman sebagaimana berimannya as-sufaha? Sufaha ni jamak kepada safihun. Kalau satu safihun, kalau ramai sufaha. Adakah patut kami beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh? Siapa yang dimaksudkan oleh orang munafik ni? Maknanya bagi orang munafik Nabi itu bodoh. Abu Bakar bodoh, Umar bodoh, Osman semua bodoh. Boleh? Kemudian Allah jawab. Ala innahum, ingatlah, sesungguhnya mereka itulah humus sufaha. Sebenar-benarnya hanya mereka lah yang bodoh. Jadi yang kata pada Nabi sahabat tu bodoh, sebenarnya mereka lah bodoh. Tapi kenapa mereka tak rasa? Kenapa mereka tuduh orang lain bodoh? Sebenarnya mereka yang bodoh. Allah kata walakin la ya'lamun. Mereka tidak tahu. Tak tahu apa ni? Tak tahu dia tu adalah bodoh. Jadi bodoh ada berapa jenis? Bodoh ada berapa jenis? Ustaz, saya tak tahu sebab saya tak pernah bodoh pun. Bodoh sombong lagi. Bodoh tak sombong. Bodoh dengan jahil samalah. Jahil tu bahasa Arab, bodoh tu bahasa Melayu. Okey, bodoh ni tapi siapa yang paling bodoh? Safih. Bodoh tahap bawah tadi. Ini orang munafik ni, neraka paling bawah. Nanti saya akan tunjuk ayat macam mana nak jadi orang bodoh. Senang je nak jadi orang bodoh. Dia kadang-kadang masuk universiti pun jadi bodoh, kadang-kadang jadi penjawat awam pun boleh jadi bodoh, kadang-kadang jadi menteri pun boleh jadi bodoh bila ada syarat ni. Dia bodoh ni ada dua kan. Satu, dia bodoh dan dia tahu dia bodoh. Bodoh ni okey sikit. Bila dia bodoh dan dia tahu dia bodoh, dia akan buat apa? Dia akan belajar lah sebab dia susah. Ini bodoh yang okey lah. Bodoh yang kedua ialah
Dia bodoh, tapi dia tak tahu dia bodoh. Dalam bahasa Arab dia panggil apa? Jahil. Jahilun murakkab. Itu bahasa Kelantan. Dia Kelantan bagus, dia kaya dengan pepatah tu. Jahil tukir. Gelak gelemak kan. Putih lepo, masin perak, manis leting. Itu bagus bahasa Kelantan tu. Jahil murakkab. Apa makna? Jahil bodoh, murakkab tersusun, iaitu 2 kali. Satu dia tak tahu, yang kedua dia tak tahu bahawa dia tak tahu. 2 kali. Itu makna murakkab. Orang Melayu guna istilah apa ni? Kalau Kelantan jahil tukir lah. Bahasa Melayu apa dah? Bodoh sombong. Dia bodoh, lepas tu sombong pula. Macam orang cerdik. Kan? Okey. Semoga kita termasuk dalam kumpulan bodoh yang mana ni? Oh, dua-dua tak nak? Tak, kena mengakulah. Bukan semua kita tahu kan. Ada benda kita tak tahu. Jadi kita termasuk, kalau tak tahu pun dalam kumpulan yang pertama. Bodoh yang tahu bahawa kita bodoh. Sebab tu kita masih belajar kan. Yang tak nak belajar tu masuk dalam kumpulan mana? Bodoh sombong. Dalam bodoh sombong pula, tak nak belajar kan. Okey. Sekarang saya nak tunjuk syarat nak jadi bodoh. Mudah je. Dia semua orang boleh jadi bodoh. Bahkan majoriti jadi bodoh. Okey. Allah kata apa? Sayaqulu surah Al-Baqarah. Saya tak ingat ayat berapa ni. Permulaan juzuk yang kedua. Ayat 142. Sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihimul allati kanu 'alaiha. Okey. Kita ada berapa perkataan tadi? Kita ada perkataan ni. Safahatun, makna kebodohan. Yang kedua, safihun, orang bodoh, orang. Yang kedua, sufaha. Ini ramai bodoh. Okey? Allah kata apa? 184 tadi? 142 surah Al-Baqarah. Allah kata sayaqulu, akan berkata as-sufaha. Apa sufaha? Orang-orang bodoh. Apa dia kata? Sayaqulu sufaha'u minan nas kan? Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum. Akan berkata orang-orang bodoh daripada kalangan manusia. Siapa yang gelar bodoh ni? Tadi orang munafik, orang kafir gelarkan orang beriman bodoh kan? Tapi bila orang munafik ataupun orang kafir gelar orang beriman bodoh, tak boleh pakai kata-kata tu. Tapi sekarang siapa gelarkan bodoh ni? Allah. Kalau Allah gelarkan, betul. Jadi nak tahu siapa bodoh, tengok apa yang Allah bagi definisi bodoh. Akan berkata orang yang bodoh minan nas, daripada kalangan manusia, ma wallahum, apa yang memalingkan mereka an qiblatihimul lati, daripada kiblat yang mereka kanu alaiha, yang mereka dah menuju ke arah kiblat tersebut. Ini Allah tuju pada siapa? Orang Yahudi. Kiblat asalnya kat mana? Kiblatnya Baitul Maqdis kan? Baitul Maqdis. Sini Baitullah, Mekah. Jadi masa Nabi kat Mekah, kiblat menghadap ke kan?
Jadi Nabi bila nak solat kat Kaabah, Nabi duduk kat mana? Nabi duduk kat sini. Nabi menghadap apa ni? Tak, menghadap sana. Tapi sebab Nabi cinta kepada Kaabah, Nabi duduk kat sini. Supaya apa? Walaupun kiblat ketika itu Baitul Maqdis, tapi Nabi tetap boleh menghadap Baitullah, kiblat sana. Tapi bila diperintah berhijrah ke Madinah, Madinah kat sini. Bila kat sini, Nabi bila nak salat, boleh tak duduk kat sini, menghadap ke sini? Tak boleh. Sebab itulah turun ayat ni, Nabi sentiasa memandang ke langit, menunggu apa? Menunggu wahyu daripada Allah, sebab Nabi rindu nak menghadap Baitullah. Lepas tu Allah tukarkan. Setelah lebih kurang 16 bulan Nabi berada di Madinah, Allah turun ayat tukar kiblat. Tapi sebelum tukar, Allah dah bagi tahu apa yang akan disebut oleh orang Yahudi. Apa dia? Akan berkata, mana belum tukar lagi ni? Akan berkata orang-orang bodoh. Kenapa Allah sebut orang bodoh? Kenapa Allah sebut orang ni bodoh? Apa menyebabkan dia digelarkan bodoh? Ni. Mawallahum. Apa yang memalingkan orang Islam daripada kiblat yang mereka dah hadap, iaitu Baitul Maqdis, ke apa sebab ni? Kenapa agama ni suka tukar-tukar kan? Maka bila membantah je, Allah kata dia adalah bodoh. Boleh faham? Dah jelas tak syarat nak jadi bodoh? Mudah tak? Mudah je. Engkar je perintah Allah, bodoh. Pertikar je perintah Allah, bodoh. Kenapa Allah kata bodoh? Bila pertikar perintah Allah, Allah kata bodoh. Kenapa? Apa dia? Yalah, kenapa tu? Saya bagi analogi. Bila kita masuk rumah orang kan, kita masuk rumah orang, lepas tu kita petikarkan, pakcik, kenapa kipas kat sini, sofa kat sini, patut sofa kat belakang? Tuan rumah akan kata apa ni? Bodoh ke bangang? Dia masuk rumah orang tapi pertikarkan. Betul tak? Dia buat macam rumah dia. Jadi itu kerja bodoh. Ataupun budak tahun 1 pergi sekolah kan. Hari pertama, terus jumpa guru besar. Cikgu, kenapa kelas ni 4 segi? Kenapa guru mengajar ni lelaki je, tak ada perempuan? Guru besar kata apa ni? Ni baru budak darjah 1 ni. Bodoh tak? Bodoh. Jadi bila kita sebagai hamba, kita sebagai makhluk yang pasti semuanya lemah, tiba-tiba kita pertikaikan pencipta kita, memang bodoh. Boleh? Dan yang ni pertikaikan berapa ni? Berapa benda yang dipertikaikan? Satu je. Jadi semua yang mempertikaikan perintah Allah, hukum Allah adalah bodoh. Sebab dia mempertikaikan Tuhan yang sangat alim, sangat bijak, sangat penyayang, sangat hebat. Kan? Dia jumpa polis kan? Hei polis, kenapa pistol letak kat pinggang? Kan? Sepatut pistol letak atas kepala lah kan? Sebab tu Allah jawab apa ni? Apa Allah jawab lepas ni? Qul lillahil masyriq wal maghrib. Wahai Muhammad, jawab pada orang Yahudi yang mempertikaikan. Apa dia jawapan dia? Milik Allah timur dan barat. Maksud apa? Ikut suka Allah lah. Kaabah milik Allah, Baitul Maqdis milik Allah, Jepun milik Allah, Korea milik Allah. Ikut suka dia lah nak. Kamu kan hamba, dengar je lah. Boleh faham? Pergi-pergi rumah saya, Ustaz, kenapa parking kereta kat sini? Jadi ramai tak orang bodoh ni? Ramai tak pelajar universiti yang tamat belajar tapi buka aurat? Bodoh ke cerdik? Saya tanya, saya tak jawab lah. Ramai tak pelajar-pelajar SPM yang lulus cemerlang 9A tapi tak solat? Cerdik ke bodoh?
Tapi sekolah kata apa? Belajar cemerlang. Mak bapak bangga tak? Mak bapak buat tak kenduri sebab anak dia 5 orang semua 9A. Buat tak kenduri? Bangga tak? Tapi sebenarnya anak dia cerdik ke tak? Tak. Sebab apa? Sebab engkau perintah Allah. Betul? Boleh? Kalau anak saya dapat 9 SPM 9E, saya pun buat kenduri. Orang pun tanya, Ustaz, kenapa Ustaz buat kenduri? Anak saya ni, walaupun dapat 9E, tapi dia tak pernah tinggal solat 5 waktu di masjid, baca Quran. Jadi anak saya semoga termasuk kumpulan hamba Allah yang cemerlang. Boleh? Boleh macam tu? Oh, dia putus serta anak aku tak salah. Rupa-rupanya bodoh anak aku ni. Boleh tak? Ini dipanggil berfikir ikut Al-Quran. Kita ramai labelkan orang bodoh bila? Bila kita label orang tu bodoh? Bila tak lulus peperiksaan, betul tak? Tengok buku rekod, merah semua. Tapi dia jaga solat. Kita sebagai bapa kata, kamu ni nurun siapa ni bodoh? Pada anak dia solat. Cuma keputusan dia semuanya merah. Kan? Yang seorang lagi abang dia semua AA tapi tak solat. Ni baru betul anak abah. Nampak tak? Itu berfikir tidak ikut Al-Quran. Jadi berfikir ikut Al-Quran, level bodoh apa dia? Engkau perintah Allah. Sebab tu Nabi sebut Al-Kayyisu dalam satu hadis sahih. Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allahi. Okey. Hadis Hasan riwayat At-Tirmizi. Cuba tengok maksudnya. Al-Kayyisu. Al-Kayyisu ialah dalam bahasa Al-Aqilu. Orang yang cerdik. Orang yang berakal. Siapa? Satu, mandana nafsahu. Orang yang sentiasa menghisap dirinya. Dana makna menghisap. Apa makna menghisap? Sebelum dia buat apa-apa, sebelum dia cakap apa-apa, dia berfikir. Yang aku nak buat ni Allah redha ke tak? Bila Allah tak redha, dia stop. Itu Al-Kayyisu. Bila dia nak bercakap, dia berfikir. Dia tak keluar terus. Aku cakap ni Allah redha tak? Orang suka tak? Bila dia dapati Allah tak redha, stop terus. Itu Al-Kayyisu, orang cerdik. Satu, ciri-ciri orang cerdik. Nak buat apa-apa, fikir. Nak cakap apa-apa, fikir. Kalau dia terlajak, dia muhasabah. Ya Allah, aku dah buat dosa. Terus istighfar. Ciri pertama orang cerdik. Yang kedua, wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik yang kedua sentiasa beramal lima untuk ma ba'dal maut, untuk yang selepas kematian. Apa maksud dia? Orang cerdik ni bila dia buat, dia fikir, yang aku buat ni dapat pahala tak? Boleh tak bawa ke akhirat? Kalau dapat pahala, boleh bawa ke akhirat, dia jalan. Tapi kalau yang aku buat ni, ni dosa ni, musibah ni, tak boleh jadi pahala, boleh jadi dosa, dia stop. Itu makna Al-Kayyisu. Boleh? Kita biasa kalau nak bercakap berfikir, sempat berfikir tak? Bila kita nak bercakap, biasa kita sempat berfikir tak? Sebelum keluar tu. Ada filter tak? Ada? Ada ke tak ada? Biasa pakai keluar kan? Kurang cerdik lagi tu. Kalau berfikir dulu, sebab tu Nabi kata apa?
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, dia akan falyakul, dia hanya berkata khaira, benda yang baik je. Kalau tak ada yang baik, dia diam. Dia rela orang kata kamu ni kenapa pendiam. Dia rela sebab apa? Kalau dia bercakap menyakitkan hati orang. Kalau dia bercakap dosa. Kalau dia bercakap sia-sia. Dia tutup je mulut. Itu al-kayisu. Boleh? Pernah tak duduk ramai-ramai kita diam je? Sampai orang tegur, kenapa diam ni? Pernah tak? Ataupun sampai orang tegur supaya kita berhenti bercakap. Boleh diam tak sekejap kan? Okey, lawan dia wal-ajizu. Al-ajizu orang lemah. IQ dia lemah. Lawan al-kayisu. Siapa ni? Man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang selalu ikut hawa nafsu. Nafsu cakap apa? Nafsu nak apa? Dia buat. Dia nak cakap apa? Cakap je. Dia nak pergi mana? Nafsu kata pergi je. Beli je. Semua dia ikut. Ini orang yang al-ajizu. Orang yang lemah. Sebab dia dikawal oleh nafsu. Dan satu lagi, ciri-ciri orang bodoh. Wa tamanna 'ala Allah. Dia berangan-angan ke atas Allah. Apa maksud? Apa maksud berangan-angan? Berangan-angan ke atas Allah iaitu dia sentiasa kononnya bersangka baik pada Allah. Allah kan Maha Pengampun. Alah buat je dosa, Allah Maha Pengampun. Dia tahu pula bahasa Arab, Ghafur ni sangat mengampunkan. Jadi kita dosa bukan banyak pun. Lepas pencen kita taubatlah. Itu makna tamanna. Allah Maha Penyayang. Lepas tu dia baca pula ayat. Allah ampunkan semua dosa kecuali syirik. Kita bukan syirik pun. Itu tamanna Allah. Ada tak orang macam tu? Lepas pergi Mekah kita taubatlah. Kononnya bersangka baik pada Allah. Sebab tu ada satu hadis sambungan dia kata apa? Kalau orang ni bersangka baik pada Allah, apa sepatut dia buat? Apa sepatut dia buat kalau dia bersangka baik pada Allah? Allah penyayang, Allah pengampun. Apa patut dia buat pada Allah? Ikutlah sebab Tuhan baik. Kena buat baiklah pada Tuhan yang baik. Betul tak? Kalau kamu sangka baik pada Allah tapi kamu buat jahat pada Allah, itu tak selari dengan apa yang kamu sangka. Betul tak? Macam kita lah. Kita anggap bapa kita baikkan, penyayang. Kita taatkan, kita lawan. Ada tak? Bapa kita suruh apa kita tak dengar? Bapa bertanya, kenapa tak dengar? Bapa kan penyayang, bapa kan pemaaf. Jadi maafkanlah. Boleh tak macam tu? Agak-agak bapa semakin sayang ke bapa bagi penampar? Boleh? Tahu dah? Ciri-ciri orang cerdik. Pertama? Kalau ikut hadis ni, ciri-ciri pertama orang cerdik. Sentiasa muhasabah. Nak cakap, fikir. Nak buat, fikir. Nak beli, fikir. Kan? Kadang-kadang dia nak beli satu helai baju je kan. Pergi kedai tengok ada sale. Dia beli 3. Cerdik ke bodoh? Bodoh lah. Sebab apa bodoh? Sebab dia ikut nafsu. Yang kat rumah pun satu almari. Dah 3 bulan tak pakai lagi. Okey. Bila dia pergi kenduri, dia ambil lauk kan. Dia ambil lauk banyak. Dia ikut nafsu ke ikut dia muhasabah dulu? Dia kata saya muhasabah Ustaz. Sebab kalau saya tak ambil ni nanti habis. Tak, itu ikut hawa nafsu. Yang kedua, ciri-ciri orang cerdik. Apa saja amalan, kerjaya dia ke, semua dia kait dengan akhirat. Aku bekerja ni, boleh tak jadi pahala dan boleh bawa ke akhirat. Kalau tak boleh, dia berhenti terus. Contohlah, dia kerja tempat bagus tapi dia buka aurat kan. Boleh tak bawa ke akhirat? Tak boleh. Kadang-kadang dia kerja tempat bagus, tutup aurat, tapi dia curi tulang. Tak boleh bawa ke akhirat. Kalau dia cerdik, betulkan. Boleh. Okey. Jadi sebenarnya nak jadi, antara nak jadi orang cerdik dengan nak jadi orang bodoh, mana lebih mudah? Mana lebih mudah?
Ha? Lebih mudah jadi orang bodoh. Betul kan? Okey, kita tengok. Bila tengok akhlak seorang Nabi dan juga sebenar, inilah akhlak pendakwah. Bila kaum dia mengatakan Nabi ni yang beriman, yang paling cerdik, kaum dia kata Nabi ni bodoh. Apa respon Nabi? Apa jawapan seorang Nabi bila orang tuduh dia bodoh? Kita kalau orang kata kita bodoh, apa jawapan kita? Ustaz ni memang bodoh lah. Kenapa buat kerja bodoh ni? Kita akan jawab apa bila orang tu? Siapa ada pengalaman? Penampak tak lah kot. Kita kata apa? Sebenarnya awak yang bodoh, sebab tu saya dah tak nak mengajar kan? Mana tuduhan dia bodoh pada kita, kita pulang pada dia. Betul? Betul tak cara tu? Cantik tak akhlak? Cantik ke tak? Oh, tak cantik. Okey, yang cantik macam mana? Tengok akhlak para Nabi. Dia berkata, iaitu Nabi Hud. Dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku. Subhanallah, hebat. Tengok hebat akhlak. Orang dah kata dia bodoh, orang dah kata dia penipu, dia masih guna perkataan wahai kaumku. Kita berdakwah kata ustaz ni bodoh lah, kita masih guna wahai sahabatku. Luar biasa tak? Rasa mad'un kita pun pensan tengok akhlak kita kan. Okey, wahai kaumku, laisa bi, aku bukan bodoh. Subhanallah, aku bukan bodoh. Dia kata tak pada kaum dia bodoh? Tak. Yang berlaku apa dah? Dia hanya menafikan. Cantik tak akhlak? Oh, nak menafi dan tak tuduh balik pada orang tu satu benda yang sangat sukar. Betul tak? Susah. Saya tak bodoh, kan? Ustaz ni bodoh, saya tak bodoh. Okey. Habis begitu apa? Walakin ni akan tetapi aku adalah Rasul. Aku hanya Rasul. Apa benda Rasul? Utusan. Dan Rasul pula utusan daripada siapa ni? Mir Rabbil Alamin, dari pencipta. Al-Alamin mana? Sekalian alam. Sekalian alam ni termasuk tak kaum dia? Maknanya aku bawa utusan, mesej daripada siapa? Tuhan kamu juga. Boleh? Jadi kalau aku bawa mesej daripada Tuhan, mungkin tak bawa kerja bodoh? Mustahil. Takkanlah Tuhan nak suruh buat kerja bodoh kan? Okey, di sini juga dia nak bagi tahu apa ni? Satu, dia menafikan dia tak bodoh. Kemudian dia beritahu apa ni? Saya nak tanya, kaum dia kata Nabi Hud bodoh ni sebab apa? Apa sebab dia kata bodoh? Apa dia? Nak sekat? Kenapa Nabi Nuh ajak dia sembah Allah? Tiba-tiba dituduh oleh kaum dia bodoh. Kenapa tu? Sebab apa yang dia ajak oleh Nabi Nuh berlawanan dengan. Jadi dia kata ini benda baru, kami tak pernah buat, nenek moyang. Bila kamu buat benda baru, itu adalah kerja yang bodoh. Jangan melawan arus. Okey? Maka Nabi Nuh jawab balik, yang aku cakap ni sehingga kamu kata bodoh, sebenarnya daripada Allah. Makna apa? Kamu kata bodoh siapa ni? Tak ada kaitan dengan aku.
Aku hanya postman je sampaikan. Boleh faham? Sebenarnya kamu tuduh siapa bodoh? Allah. Rabbil alamin. Aku hanya postman je. Boleh? Jadi Nabi Nuh nak beritahu, kamu bukan bergaduh dengan aku sebenarnya. Sebab aku rasul je. Boleh faham? Jadi bila orang menentang dakwah, jangan kita jadikan isu peribadi. Jangan jadi kita bergaduh pula dengan dia. Tak. Kita bawa kerja Tuhan. Kalau dia tak suka, mana dia tak suka pada Al-Quran. Jadi jangan marahlah. Betul tak? Ramai tak pendakwah bila berdakwah orang tolak, bergaduh pula. Kan? Maki hamun. Seolah dia nak sampaikan benda yang daripada dia. Bukan. Daripada Allah. Jangan lawan. Sebab itulah bila Nabi kata pada orang Quraisy, dia adalah Rasul kan. Abu Jahal kata apa pada Nabi? Taballaka, kan, celaka engkau. Nabi jawab tak? Tak. Kalau Nabi jawab, jadi masalah peribadi. Tak. Allah yang turun satu surah dan Allah yang menjawab. Okey. Jadi di sini pengajarannya akhlak seorang pendakwah. Apa dia akhlaknya? Apa dia akhlaknya? Sabar tu spesifiknya apa? Bila orang kata bodoh, bila orang kata apa-apa tuduhan, jangan sekali-kali tuduh orang tu balik. Jangan. Bahkan Allah sebut dalam surah Al-Furqan ayat 64. Surah Al-Furqan ayat 64. Wa ibadur rahman yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Cuba terjemah. Ni ibadur rahman, iaitu apabila khatabahumul jahilun, orang jahil, orang bodoh bercakap dengan orang beriman. Apa sikap orang beriman? Qalu salama. Mereka kata, apa maksud salama? Kita berdakwah, orang kata bodoh, orang kata ketinggalan zaman, kolot. Kan? Sampai bila dunia tak maju kalau ikut kamu? Kita sepatut jawab apa? Kalau ikut ayat ni, salama. Apa mana salama? Apa dia? Yalah, apa maksud tu? Takkan bila dia kata kita bodoh, kita kata kedamaian. Jawab ni jangan timbulkan hal lalu tu. Tidak jawab ni lah. Hal tu. Salama mana sejahtera. Apa maksud? Jangan mengeluarkan kata-kata atau perbuatan yang menyakitkan hati dia. Biar kita tinggal dia dalam keadaan hati dia sejahtera. Macam Allah sebut dalam surah apa ni? Surah Muzammil kan? Wahjurhum hajran jamila. Tinggalkan mereka, tapi dengan tinggal yang cantik. Ni kalau salama bukan kata Assalamualaikum. Orang maki kita macam-macam, kita berkata Assalamualaikum, kita berbelah. Bukan. Kita keluarkan perkataan yang tidak menyakitkan hati dia. Biar dia nampak, walaupun kita dimaki, tapi akhlak kita cantik. Kita tetap sabar. Boleh, Okey, cukup dulu. Okey, kita baca sikit buku dosa-dosa yang dianggap biasa. Dosa yang kedua yang dianggap biasa iaitu riak dalam ibadat. Riak dalam ibadah. Kata penulis Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid hafizahullah, di antara syarat diterimanya amal soleh adalah bersih daripada riak dan selari dengan sunnah. Ikhlas, tidak riak dan selari dengan sunnah. Orang yang melakukan ibadat dengan maksud agar dilihat orang lain, maka dia telah terjerumus ke dalam perbuatan syirik kecil dan amalnya menjadi sia-sia belaka. Tengok orang yang buat supaya orang, kita buat apa saja amal soleh,
solat ke, puasa ke, haji, umrah ke, buat baik pada orang supaya orang nampak. Itu adalah syirik. Syirik kecil. Dan amalannya menjadi sia-sia. Berlaku tak? Berlaku. Jadi sebab itulah sebab amalan disembunyikan. Misalnya, solat agar dilihat oleh orang lain. Allah berfirman, Innal munafiqina yakhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan mereka berdiri untuk solat. Orang munafik ni walaupun dia kafir, walaupun bila masuk neraka, neraka paling bawah, tapi dia tetap solat. Apa tujuan? Untuk mereka riak, untuk menunjukkan kepada orang bahawa dia tu orang Islam pada zahirnya. Dan tidaklah mereka menjumpa Allah kecuali sedikit sekali. Jadi ciri-ciri orang munafik apa dia? Solat tapi malas. Dan kalau solat pun bila ada orang. Tak ada orang, dia jadi malas ataupun tak solat langsung. Yang kedua, ciri-ciri orang munafik ialah jarang sekali berzikir pada Allah. Kalau berzikir pun hanya di hadapan orang. Kan, bila bapa mentua datang, barulah solatkan. Buka kain pelekat yang dah lama tak buka kan. Demikian juga, jika ia melakukan suatu amalan dengan tujuan agar diberitakan dan didengar oleh orang lain, maka ia termasuk riak kecil, syirik kecil. Dia buat amalan dengan tujuan agar diberitakan dan didengar oleh orang lain. Kadang-kadang dia pergi haji, orang tak tahu, dia masuk Facebook kan. Siap bagi tahu berapa kali umrah kan. Ini haji yang ketiga ni dan umrah kali ke-10. Maka itu adalah syirik kecil dan sia-sia amalannya. Rasulullah SAW memberi peringatan kepada mereka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Man samma'a samma'allahu bihi wa man ra'a ra'allahu bihi. Maksud dia, barang siapa yang melakukan perbuatan sum'ah. Sum'ah ni apa makna? Dia bersamaah, iaitu dia buat amalan supaya orang dengar. Baca Quran kuat, baca Quran di masjid. Supaya apa? Bila orang balik je, dia pun tutup Quran. Ataupun man ra'a, dia buat amalan supaya orang lihat. Tadi supaya orang dengar. Yang kedua supaya orang lihat. Maka nescaya Allah akan memperlihatkan aibnya satu hari nanti. Yang ni yang Nabi kata apa? Ada orang yang buat amalan ahli syurga pada zahirnya sekian lama, tapi di hujung kehidupannya dia melakukan amalan ahli neraka. Contoh, Allah bagi dia sakit, dia tak solat. Maka ketika itu dia mati dan mati masuk neraka. Antara sebabnya apa? Sebab dia tidak ikhlas. Dia buat amalan di hadapan orang kerana nak menunjuk. Kemudian kata penulis, barang siapa melakukan sesuatu ibadat, tapi ia melakukannya kerana mengharap pujian manusia di samping redha Allah, maka amalannya menjadi sia-sia belaka. Buat amalan supaya orang puji. Buktinya apa? Bila orang tak puji dia merajuk. Baca Quran kuat-kuat lama, seorang pun tak tegur dia. Besok tak baca dah. Kadang-kadang dia buat rumah cantik kan, perabot pun daripada Itali. Lepas tu dia jemput orang datang rumah dia. Tapi bila orang datang, seorang pun tak puji. Lepas tu dia tak jemput dah. Kan? Jadi buat supaya orang puji. Buktinya bila orang tak puji, dia tak buat. Maka amalannya sia-sia. Sebagaimana disebut oleh hadis kursi, kata Allah Subhanahu wa taala, ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Maksud dia, aku adalah zat yang paling tidak memerlukan sekutu. Allah kata, aku adalah zat yang paling tidak memerlukan rakan kongsi ataupun sekutu. Maka barang siapa melakukan sesuatu amalan dan dicampuri dengan perbuatan syirik kepadaku, dalam dia buat amalan kerana aku, tapi dalam kerana aku itu ada juga kerana lain.
Pergi Mekah kerana Allah, tapi ada juga nak bagi tu orang. Maka apa akan jadi? Allah kata, nescaya aku tinggalkan dia dan segala amalan syiriknya aku abaikan. Tidak ada nilai, aku tak akan pandang. Mara siapa melakukan suatu amal soleh, tiba-tiba terbetik dalam hatinya perasaan riak, tapi ia membenci perasaan tersebut dan dia berusaha melawan dan menyingkirnya, maka amalannya tetap sah. Memang itulah kerja syaitan. Kadang-kadang dia ikhlas, tapi datang syaitan bisikkan, alah, bagitahulah pada orang. Supaya apa? Orang terdorong nak buat amalan. Padahal tak pun. Kadang-kadang dia bangun malam, dia masuk Facebook kan. Salam tahajud. Salam tahajud. Sebenarnya mesejnya apa? Dia nak bagi tahu lah tu. Syaitan ni pandai ya. Ayat salam tahajud tu macam tak beritahu direct lah. Tapi sebenarnya nak beritahu. Adakah anda telah bangun? Kan? Berbeza halnya jika ia hanya diam dan dengan timbul perasaan riak, maka menurut sebagian besar ulama, amal yang dilakukan menjadi batal dan sia-sia. Jadi kalau dia beramal, tiba-tiba datang perasaan riak, dia pun istighfar cepat-cepat, maka tidak riak dan amalannya tak sia-sia. Tapi kalau ada rasa riak, dia kekalkan macam tu, tak istighfar, maka kata sebahagian besar ulama, amalannya termasuk yang sia-sia. Okey, cukup ha? Nanti kita akan tengok dosa yang ketiga, at-tiyarah. Wallahu alam. Kita tengok sikit soalan. Letak haji kat depan pun ada unsur-unsur riak. Sebab kenapa dia nak letak haji kat depan? Makna ada niat nak bagi tu orang, dia telah secara tak langsung. Sebab tu yang jenis letak haji kat depan, haji ke hajah ni, biasanya Nusantara je. Orang Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapura. Kalau negara Arab, tak ada. Orang Mekah, orang Arab Mekah yang duduk kat Mekah, yang buat haji tiap-tiap tahun. Bila sebut nama terus. Tak ada haji pun. Sebab kalau nak letak haji, tak cukup borang. 10 kali haji dah. Kan? Jadi sepatutnya jangan letak haji. Kadang-kadang dia letak-letak, tapi orang tak panggil, dia melenting. Pakcik balik bila daripada Mekah? Pakcik dah balik Mekah ni, panggillah haji. Termasuk sama. Sia-sia amalan haji dia. Bila dia nak orang tahu, makna apa? Dia bukan ikhlas kerana Allah. Kalau betul kerana Allah, sembunyikan. Orang tak perlu tahu sebab aku buat kerana Allah. Dan Allah dah tahu. Cukup. Ustaz, kita share ilmu ataupun online tadabbur ke Facebook dan suruh mereka join. Okey tak? Itu tak riak. Cuma kadang-kadang lah ada rasa kan, kita macam nak beritahu dia, kita ikut kelas. Kita share kelas tadabbur melalui Facebook kan. Tapi kadang-kadang syaitan masuk juga. Iaitu kita nak bagi tahu dia, kita ikut kelas. Kalau ada lintasan macam tu, terus istighfar. Kalau kita nak orang masuk kelas tadabbur ni, tak perlu bagi tahu kita dia ikut. Tak perlu bagi tahu kita ikut. Cukup share je. Share linknya. Okey, bila masa kita boleh marah orang ataupun kita kena sentiasa sabar? Tak. Marah boleh marah. Nabi pernah marah. Marah kerana Allah. Cinta pada Allah bermakna ialah kita suka apa yang Allah suka dan kita benci apa yang Allah benci. Kita marah apa yang Allah marah. Jadi marah kerana Allah tak ada masalah. Yang tak boleh ialah marah kerana nafsu. Contohlah, orang buka aurat. Allah tak suka, kita pun tak suka. Tapi Allah suruh kita berdakwah. Kita berdakwah. Allah suruh kita berdakwah dengan hikmah. Kita berdakwah dengan hikmah. Cuma kita tak suka pada perbuatan maksiat, bukan pada orang tu. Kita marah pada anak. Marah kerana Allah. Jangan ikut marah kerana nafsu. Jadi tak perlu kita pukul, tak perlu kita tengking, tak perlu kita beleter. Sebab kita marah kerana Allah.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau nak minta maaf sebelum pergi haji, bolehkah? Atau dikira riak? Jika dia terbuat sebab jahil macam mana? Ya, sebab nak pergi haji bukan mudah. Tak, sebenarnya itu budaya Melayu. Minta maaf sebelum pergi haji. Itu budaya Melayu. Budaya Islam ialah minta maaf bila buat salah. Kadang-kadang kita tak buat salah pun. Tapi sebab dah jadi budaya, kita panggil orang ramai, siapa-siapa yang saya ada salah tu minta maaf lah. Padahal kawan tu kita tak pernah jumpa pun. Kan? Dia pun pelik. Minta maaf dengan saya tak ada buat salah apa-apa pun. Jadi minta maaf kepada orang yang kita buat salah bila? Hari tu kita buat salah, hari tu minta maaf. Jangan kata, saya buat salah pada awak ni, tunggu dekat saya pergi haji, saya minta maaf. Tunggu raya ke? Tunggu raya, dia kumpul semua sekali, dosa setahun, minta maaf hari raya. Lepas tu senang je, kosong-kosong. Kan? Itu budaya Melayu. Jadi saya nak tanya, kalau kita sentiasa buat salah dan sentiasa minta maaf, bila-bila masa, bila nak pergi haji, perlu tak minta maaf? Tak perlu dah, tak perlu. Ustaz, betulkah maksud ayat itu bodoh? Kenapa tak sedap dengar? Kenapa tak sedap didengar? Okey, boleh tak bagi makna lain daripada bodoh? Jahil. Jahil itu bahasa Arab. Allah kata apa? Dalam surah Al-Baqarah ayat 78. Allah kata wa minhum ummiyuna. Ada sebahagian mereka ummiyun, buta huruf. Siapa buta huruf? La ya'lamun, tak faham kitab. Tak faham kitab dengan jahil ataupun dengan bodoh, mana lebih lembut? Tak faham kitab ataupun bodoh, mana lebih lembut? Bodoh kasar sikit. Tapi ingat, sebelum tu Allah kata apa? Buta huruf. Jadi kenapa kita sensitif sangat pun? Kita kadang-kadang, contohlah, kita mengajar pelajar kan. Bila tiga kali ajar tak faham, kita mudah je keluar perkataan bodoh, betul tak? Tapi pelajar taklah tegur kita, cikgu kasar tu. Betul? Tapi kita baca Quran dah 30 tahun, tak faham lagi. Tiba-tiba Tuhan kata bodoh. Kasar tu. Boleh faham tak? Jadi sufahat dalam bahasa Arab memang makna dia bodoh. Ataupun kalau bahasa lembut, la ya'lamu, tidak faham. Sebenarnya maksudnya sama. Kalau terasa, baguslah. Itu adalah positif. Ustaz, betulkah maksud ayat itu bodoh? Ustaz, bagaimana kita nak terangkan cara terbaik? Ibadat ada khilaf dengan bid'ah. Itu tidak sama. Ibadah ada khilaf dengan bid'ah itu tidak sama. Terang macam itulah. Benda khilaf dengan bid'ah, dua benda yang berbeza. Contoh, kunut subuh. Dia bukan bid'ah. Bid'ah ni benda yang langsung tidak ada asal. Tidak ada dalil. Nabi tak pernah buat. Bila benda yang asalnya tidak ada, tiba-tiba diadakan dan memang tidak ada dalil pun, maka itu adalah bid'ah. Adapun ada dalil, cuma ulama berbeza pendapat. Itu bukan bid'ah. Contoh kunut subuh kan. Kunut subuh bukan bid'ah, dia adalah khilaf. Ada ulama kata sunat, ada ulama kata tidak sunat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kita boleh mohon maaf sebelum dah. Betul. Takut nak buat baik sebab takut orang kata riak. Itu pun sebenarnya riak. Tapi bukan setakat riak, boleh jadi syirik lah. Kita tak buat baik, tak buat amal soleh, takut orang kata riak. Dia boleh menjadi syirik. Kenapa? Seolah kita tak buat kerana orang. Boleh faham tak? Kenapa tak buat? Takut orang. Bila takut orang, itu ada unsur syirik.
hanya kita wajib takut kepada Allah sahaja. Ustaz, kenapa ada perasaan berdosa bila meninggalkan amalan sunat? Contoh solat sunat rawatib 12 rakaat yang selalu berusaha dipelihara, tapi kadang-kadang ada waktu tidak mengizinkan. Wajarkah rasa berdosa sedangkan perkara tersebut adalah sunat? Okey, macam ni. Dia ada satu macam kaedah lah yang diberi oleh ulama. Orang tu kalau dah mukarrabin sampai tak mukarrabin, maka orang macam ni ibadat sunat tu bagi mereka adalah wajib. Bila mereka rasa ibadat sunat adalah wajib, bila mereka tak buat, mereka rasa bersalah. Itu bagus. Bagus. Kenapa? Sedangkan benda tu sunatnya. Sebab setiap nikmat wajib tak kita bersyukur kepada Allah. Ya. Jadi setiap saat ni ada nikmat Allah. Nikmat sihat, nikmat dapat bernyawa, nikmat makanan sedap, nikmat ada keluarga. Orang lain ada aksident mati keluarga, orang lain ada, tak ada mak bapak. Banyak nikmat kita yang seharusnya kita bersyukur. Dan solat sunat tu sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah. Jadi bila kita tak solat sunat, kita rasa berdosa. Sebab apa? Sebab aku syukur aku kepada Allah belum cukup. Itu tak salah, itu positif. Sebab tu Nabi solat malam sampai bengkak kaki untuk apa? Untuk menjadi hamba yang bersyukur. Padahal itu Nabi solat, kalau solat sampai tak bengkak kaki pun dah okey. Tapi Nabi solat juga sampai bengkak kaki sebagai nak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak saya nasihat cucu yang baru berumur 7 tahun solat dan ingatkan bahawa nanti masuk neraka jika tak solat? Boleh. Nabi kata, "Allimu auladakum wa hum sab'un sinin." Ajarlah anak kamu solat ketika umurnya 7 tahun. Walaupun cucu dia dikira macam zuriat kita juga. Boleh. Dan bila kita mengajar kena ada dua. Satu, khabar gembira. Iaitu bila solat kita beritahu pahala sekian dapat masuk syurga. Dan bila tak solat balasannya sekian, supaya dia ada antara rasa takut dan rasa mengharap. Boleh tak dia tak pergi haji lagi, kita panggil dia haji sebab tak tahu nama dia? Tak, yang pergi haji pun tak patut panggil haji, yang tak pergi haji lagi tak patutlah. Dia orang Melayu bila tak tahu nama haji, pakcik lah. Dia hormat orang tua, panggil haji ke panggil pakcik? Kan? Kalau orang tua panggil pakcik, ataupun kalau muda panggil abang. Kalau muda lagi panggil adik ataupun saudara. Tak payahlah panggil haji. Boleh tak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah kita minta doa haji yang mabrur walaupun dah lama mengerjakan haji? Dia nak minta ni sebelum buat lah kan. Sebab nak dapat haji mabrur ni kena ada syarat-syarat dia. Syarat tu mesti berlaku sebelum dan semasa melakukan haji. Bila kita dah buat, minta apa lagi kan? Semoga kalau ada tersilap kita minta Allah ampunkan dan Allah jadikan haji kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Raya nanti dapat sijil khatam Al-Quran dalam WhatsApp. Okey, saya nak umumkan besok kita ada kelas khas, edisi khas Ramadan pukul 2.30. Tajuk dia ialah Sekolah Ramadan dan Universiti Taqwa. Tajuk khas kelas sempena dengan Ramadan pukul 2.30 petang besok. Sini. Kita minta pelajar kongsi ya. Nanti kita akan buat poster supaya lagi ramai tengok. Lagi besar pahala kita insya-Allah. Sekolah Ramadan dan Universiti Taqwa. Dalam Islam jika buat salah terus minta maaf. Okey. Ustaz,
Masa jahil, dulu kita buat ibadah tidak ikhlas, lalu Allah tak terima. Kemudian lepas kita tadabbur, kita istighfar, adakah amalan kita yang dahulu diterima Allah? Semoga Allah terima. Allah tu maha penyayang. Sebab itulah orang kafir kan, berdasarkan hadis sahih, orang kafir bila dia masuk Islam, semua amalan dia yang baik dulu, masa dia kafir, Allah akan tukar menjadi amal soleh. Masa tu dia ikhlas tak? Tak ikhlas. Dia tak ikhlas. Itu pun Allah jadikan amalannya menjadi soleh. Jadi masa kita buat masa jahiliah dulu, kita pun tak banyak ilmu, kan? Semoga sekarang kita dapat betulkan, semoga Allah terima juga amalan kita yang dulu, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ada Ustaz yang berkongsi berdoa waktu qiyam itu sunnah. Bagaimana caranya untuk berdoa dan bila waktu qiyam itu? Waktu qiyam ni apa maksud? Qiyamul lail kah? Sebenarnya Allah tidak ada hadis yang khusus berkenaan dengan doa ketika qiyamul lail. Sebab Nabi itu datang membawa rahmat kepada kita. Antara rahmat Nabi ialah Nabi tak tetapkan doa ataupun surah tertentu. Sebab kalau Allah tetapkan doa tertentu, kalau Nabi tetapkan doa tertentu, surah tertentu, maka itu akan menjadi beban. Kecuali ada beberapa solat lah yang Nabi tetapkan surah. Contoh seperti solat sunat subuh, solat witir kan, beberapa solat je. Tapi untuk solat malam, bebas. Nak baca surah apa, nak baca doa apa yang sesuai dengan hajat dan keperluan kita. Betul ke waktu akhir asar pada hari Jumaat 1 jam sebelum masuk waktu maghrib hari Jumaat? Betul ke waktu akhir asar pada hari Jumaat 1 jam sebelum masuk waktu maghrib hari Jumaat doa makbul? Tak, hadis sahih, ulama beza pendapat. Di hari Jumaat ada satu waktu yang doa dia makbul. Ada mengatakan ketika khatib duduk antara dua khutbah. Ada yang mengatakan waktu doa makbul pada hari Jumaat ialah antara selepas asar sampai sebelum maghrib. Dan itulah pendapat paling sahih. Bukan 1 jam sebelum masuk maghrib, tak. Bermula daripada lepas asar sampai maghrib, berdoalah. InsyaAllah doa itu dimakbulkan. Apakah panggilan seruan oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Benarkah Allah tidak menyebut wahai Muhammad? Kerana Nabi Muhammad, saya tak pasti ya. Jawapannya saya tak pasti. Okey, cukup dulu. 12 lebih dah. Hari ini hari Jumaat. Soalan yang belum dijawab boleh tanya lagi besok. Kelas ada malam ni. Kelas seterusnya ialah malam ni pukul 9 suku. Kita sambut tadabbur surah Al-Baqarah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران.